makanan tumpah. Lepas tu dia kata, saya tak boleh marah, saya tak boleh sedih, saya kena happy. Apa akan jadi waktu tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang kepada anda semua penonton Rasa Sayang Akhir. Seperti biasa kita bertemu hari Jumaat 5 petang sebulan dalam 2 kali tayangan Rasa Sayang Akhir di Media Wanita Ikram. Dan hari ini 11 Mac 2022. Saya harap anda semua kekal ceria dan bersemangat. Sempena 8 Mac yang lepas, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua wanita luar biasa yang dan istimewa di luar sana. Di mana sahaja anda berada, posisi anda sebagai ibu, sebagai anak, sebagai isteri ataupun sebagai bos di tempat kerja, sebagai wanita berdikari, berperanlah sebaiknya di mana sahaja anda berada dengan nilai kebaikan dan juga nilai empati di dalam diri kepada orang lain. Dan walau apa sahaja cabaran yang menimpa, kuatkan hati dan semangat di jiwa. Dan Alhamdulillah, seperti biasa, saya tidak keseorangan hari ini. InsyaAllah menemani saya seorang tetamu istimewa yang kami import daripada Australia, Puan Shifaq Zamiran. Assalamualaikum. Salam tua. Okey, bersama saya Puan Shifaq yang mempunyai latar belakang dalam sarjana muda bidang psikologi dan juga merupakan ahli jawatankuasa bagi PKPM iaitu Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia dan juga sekarang merupakan pembantu penyelidik di HUKM. Jauh daripada hari ini kita terbangkan tetamu istimewa kita. Jauh. Macam mana percutian Shifaq baru-baru ni di Malaysia? Alhamdulillah percutian sangat panjang. 10 bulan kita bercuti kat Malaysia. Tapi by the time sampai je dekat sini dah teringat balik dah makanan-makanan semua. Dah teringat makanan Malaysia. Apa makanan yang paling Shifaq rindu sekarang? Shifaq paling rindu kuih tiaw. Kuih tiaw, okey. Kuih tiaw masak sendiri tak sama dengan kuih tiaw kedai cik. Alright. Okay, baik. Hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk bila mood ke laut. Tapi sebelum tu yang Shifaq, saya nak tanya pada Shifaq dan Shifaq kena jawab secara spontan ni. Okay. Okay, apa benda yang Shifaq akan buat bila mood Shifaq ke laut? Tarik nafas. Okay. Skema tak jawapan. Skema dan shot pendek je. Alright, tarik nafas Sebenarnya tarik nafas tu pun benda yang saya kira susah nak buat. I mean, tempat tarik nafas biasalah kan. Dia maksud tarik nafas tu kita macam apa, tarik nafas panjang dan berhenti macam tu. Macam kan biasanya kita setiap masa kita tarik nafas kan. Kalau tak macam kita nak bernafas. Tapi waktu spesifik tarik nafas tu kita sedar memang kita tarik nafas, memang kita macam oksigen cepat naik dekat dalam brain. Something like that lah. Okay. So dia bagi kita masa. Okay, biasanya bila kita sebut tentang bila mood ke laut ni, kita biasanya akan kaitkan dengan emosi yang tak best lah kan, macam sedih ataupun marah dan macam tak ada mood. Kata orang macam satu hari tu dia mendung je kan. Semua benda tak kena lah. Semua benda tak kena kan. Kalau benda tu start daripada pagi tu sampai petang lah kita punya mood tu macam tu kan. Dan sebenarnya bila kita sebut lagi tentang mood ke laut ni, kita macam akan rasa macam kita nak hilangkan dia ataupun kita nak sibukkan diri macam mana kita nak macam tak nak ingat pun emosi tu kan. Kita tak nak fikir pun. Dan biasa juga kalau bila kita ada mood macam ni, orang akan justify kita macam kita janganlah sedih sangat ke apa tu kan, dan macam orang akan kata relax lah. So sebenarnya emosi ni dia macam ada label kan, macam positif dan negatif kan. Dan soalannya macam kita ni tak boleh pun ada emosi yang macam negatif tu, macam marah ke kan. Jadi sebenarnya salah ke kita ada emosi yang negatif ni? Salah ke kita kena ada emosi yang negatif ni kan? At the first place kan, sebelum question ni pop up kan, cepat macam terfikirlah, okay kalau salah, kenapa manusia ataupun kenapa emosi ni diwujudkan at the first place? Kenapa emosi negatif ni Allah adakan kan? Sebab kita yakin bahawa tak ada benda yang Allah ciptakan tak ada function, tak ada fungsi. Sia-sia kan. Tapi tak ada yang sia-sia. So maksudnya emosi negatif ni pun pentinglah untuk kita. Cuma kenapa kita banyak fokus kepada negatif ni? Sebab kalau kita cakap apakah emosi positif? Kita akan cakap bahagia, happy kan. Tapi apakah emosi negatif? Dia ada banyak.
takut, sedih, risau, annoyed, Kecewa. berdebar-debar, kecewa. So dia macam lagi banyak emosi negatif tu daripada satu emosi positif yang happy macam tu kan. Betul. So sebab itulah kita banyak fokus on the negative part. Okay, so tapi kalaulah kita tengok kepada perspektif kan, salah ke kita rasa sedih ataupun salah tak kita berkelakuan buruk apabila kita sedih? Dua benda bila berbeza. kita letak statement macam tu, kita akan nampak dua perkara yang berbeza lah. Adakah salah emosi tu ataupun salah kelakuan disebabkan emosi tersebut? So emosi ni dia datang, bukannya saja je tiba-tiba dia ketuk pintu, okey saya nak datang kan, dia tak macam tu. Dia macam mestilah ada sebab. Kalau dia datang macam tu senang sikit kan Syifa? Kalau dia datang macam tu kita syuh-syuh lah dia kan. Tapi tak boleh, dia datang dia ada sebab. Contohnya saya seorang mak kan, setiap pagi kita buat lunch box, sediakan breakfast, dinner semua kan. So katakanlah satu hari tu saya pernah nak masak peluh badan bau habis gila-gila habis kat dapur. Kita pun angkat makanan tu, kita dah okay, everyone ready to eat contohnya kan. Kita letak kat atas meja, on the way tu anak kita lari-lari langgar tumpah semua makanan. Tumpah, okay. Apa emosi saya pada waktu tu? Kalau Kak Ayu pun sebagai ibu kan, apa emosi kita waktu tu? Kita akan frust macam kita dah masak. Penat tau, busuk dah badan ni contohlah kan. Tapi adakah kita boleh cakap, tak boleh sedih, mana boleh rasa frust, mana boleh rasa marah. Macam macam tak manusiawinya, tak logik lah kan. Okay, tapi respon kita kepada marah tu, okay kita marah, lepas tu kita bebel tak berhenti selama 30 minit kepada anak tu. Adakah itu respon yang appropriate, respon yang baik, ataupun kita terpukul anak tu kan, kita pergi pukul anak tu sebab dah cakap dah kan jangan lari, ataupun kita macam take a moment untuk kita apa benda kita perlu buat, ajak anak kemas kali ke, dinner malam ni kita order je ke kan, something like that. Bagaimana kita respon bila kita ada perasaan tu yang penting rather than kita kata tak boleh langsung ada perasaan ataupun tak boleh langsung ada emosi yang negatif tu. So soalan saya, kalau saya dalam keadaan tadi, salah ke kalau saya rasa sedih? Adakah saya bad mom? Tak salah. Tapi macam mana kita respon tu, barulah kita akan tahu respon tu adalah sesuai ataupun tidak. Itu respon tu lah membezakan. Emosi tu dia tidak salah untuk setiap perkara yang berlaku tu lah, tetapi respon tu yang akhirnya membuatkan kita which is the best kan, kita nak memilih, kita nak bereaksi macam mana untuk emosi tu. Okay, so jadinya penting lah emosi ni kan, bila kita ada emosi ni kadang-kadang itulah bila orang di sekitaran kita pula bereaksi macam seolah-olah kita ni macam tak boleh sedih. Contoh tadi bila kita marah kan, atau bila kita sedih atau kita marah untuk apa-apa sajalah perkara yang mendatang, ada orang akan macam relax lah, benda macam tu pun nak marah sangat ataupun macam janganlah sedih sangat, macam ada orang lagi sedih daripada kita. So itu adalah satu benda yang saya rasa orang di persekitaran kita pun perlu memahami kita dan tidak buat sesuatu yang macam tu lah kot. Pendapat Syifa? Saya selalu dapatlah soalan ni kan. Okay, saya cakap macam ni, saya suka kuih tiaw kan, saya cakap tadi. Adakah bila saya makan kuih tiaw, lepas tu saya cakap, sedapnya kuih tiaw ni, adakah appropriate ataupun adakah sesuai kalau orang kata, mana boleh happy sangat makan kuih tiaw tu, ada ramai lagi orang lain yang tak dapat makan kuih tiaw tu. It's not appropriate kan, dia tak sesuai kan. Kita cakap pasal positif, emosi yang positif, tapi dia tak appropriate. Tapi kalau kita letak negative emotion, saya nak ke kuih tiaw, tiba-tiba saya dapat mi Bandung. Saya macam, saya nak kuih tiaw, kenapa saya dapat mi Bandung? Saya akan rasa a bit frustrated lah kan. Lepas tu orang kata, mana boleh, kena bersyukur lah dapat pun makanan. Ramai lagi orang tak dapat makanan. Nampak tak? Bila emosi tu positif, kita macam faham dia. Tapi bila emosi negatif, kita macam seolah tak boleh ada langsung perasaan tu. Sedangkan, boleh tak kalau macam ada orang cakap kan, bila kita happy tak pernah pun orang cakap, kau ni janganlah happy sangat, ada orang lagi happy daripada kau.
Okay, macam tu. Tak pernah pun cakap macam tu kan. Tapi memang betul dalam kehidupan kita, kita perlu ada perasaan bersyukur, kita perlu ada perasaan empati kepada orang lain, tetapi itu tak bermaksud kita tak boleh ada perasaan negatif langsung. Contoh Betul. macam tadi kita sedih lah bila kita tak dapat kuota dapat Mi Bandung. Bukan maksud kita pergi tolak Mi Bandung untuk aku tak nak makan ataupun marah-marah orang yang pergi hantar kita. Tak. Tapi emosi negatif tu tetap ada pada waktu itu. Betul. Jadi kenapa emosi ni memang penting lah untuk kita. Kenapa emosi ni, kalau Syifa boleh elaborate lagi, kenapa emosi ni dia perlu ada untuk kita? Satu, macam kita cakap tadi lah kan, emosi ni dia bukan datang ketuk-ketuk. Dia ada dan dia bersebab. Kan? Kalau lah kita bayangkan dalam kehidupan kita ni, kita tak ada emosi. Sebagai seorang manusia, kita tak ada emosi. Orang cakap, wow, anda mendapat anda telah lulus thesis, contohnya masters. Itu macam macam okay. Tak ada perasaan. Mak ayah anak awak sakit. Okay. Dia macam tak ada perasaan kan, tak ada emosi kan. Adakah tu normal? Kita kalau benda tu happen kat kita pergi jumpa doktor akan macam kita kena buat lah brain scan ke apa ke kan, something wrong lah dengan dia ni kan, ada brain injury ke, ada psychological issues ke kan. So memang tak manusiawi kan, even haiwan pun ada perasaan kan. Betul. Tapi maksudnya memang emosi tu penting dalam kehidupan kita kan. Kalau kita tak ada emosi tu, kita tak manusiawi lah, kita tak boleh nak function. Okay. So emosi ni sebenarnya kalau ikut macam secara umum je lah, dia membantu kita untuk kita memberi respon yang sesuai. Macam saya cakap tadi kan, perasaan tu, emosi tu, kita rasa sedih ataupun kita rasa bahagia, kita akan memberi respon yang bersesuaian. Okay, itu yang pertama, untuk memberi respon. Sebab kalau kita ada emosi, susah untuk kita react ataupun memberi respon. Yang kedua, sebenarnya sangat penting emosi ni sebab dia membantu kita untuk survive, untuk jaga keselamatan kita. Sebagai contoh, kita dengar bunyi guruh yang sangat kuat, kita takut kan? Maka kita akan drive dengan lebih berhati-hati ataupun kita akan pergi check tingkap dah tutup belum. So, kalaulah kita dengar guruh dan kita tak ada perasaan langsung, kita tak akan buat perkara-perkara yang akan menjaga keselamatan kita kemudian. Okay? So sangat pentinglah emosi ni untuk kita jaga keselamatan kita. Yang ketiga, emosi membantu kita untuk buat keputusan. Contohlah kan, kita nak buat keputusan, kita nak teruskan bekerja ataupun tukar kerja lain. Apa yang selain daripada rasional-rasional yang ada dekat dalam list kita pada waktu itu, kita boleh kembali kepada emosi kita. Sebenarnya adakah dalam pekerjaan ni terlalu banyak punya negatifnya sehingga kan sangat mengongkong kita, ataupun tapi surrounding dekat sini ataupun work culture dekat sini sangat happy, sangat best, sangat supportive, betul ke kita nak tukar kerja lain, contoh. So walaupun kita ada rasional yang lain, tapi emosi tu turut memberi input lah dalam kita buat keputusan kita. Dan yang terakhir, emosi ni dapat membantu kita untuk memahami diri kita dan memahami orang lain. Macam kenapa pula nak fahami diri kita kan? So basically kalau kita rasa something, lepas tu kita akan try untuk faham kenapa sebenarnya kita rasa macam ni. Contoh, mi tadi tumpah, makanan saya tumpah. Kenapa saya rasa marah? Sebab saya penat masak. So kita akan lebih memahami diri kita. Oh, sebenarnya bukannya sebab awak jahat, awak rasa sedih ni, tapi sebenarnya sebab awak dah penat dan awak buat tiba-tiba it doesn't work macam mana yang awak nak, kan? Dan begitu juga dalam memahami orang lain. So contohnya dia fail bawa kereta, dia tak lulus driving license contohnya, dia tak dapat lesen, dia sedih. So kita macam, oh mestilah dia sedih sebab dia fail. Takkanlah dia fail dia happy pula. Dia pergi cakap, aku fail. Kan? Kalau macam tu. So dia akan lebih membantu kita untuk kita nak respon. So sebenarnya emosi ni membantu kita untuk ada relationship ataupun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan emosi lah sebenarnya yang mewarnai kehidupan kita, yang kalau macam kita tak adalah kita monotonous happy ataupun sedih je sepanjang masa kan, tapi kita ada
pelbagai emosi, seribu satu rasa kan dalam diri kita. Okay, tapi kan bila tadi Syifa sebut tentang macam mana kita nak memahami orang lain, maksudnya penting dekat situ supaya kita pun memberikan respon yang betul, bukan je kepada diri kita tapi kepada orang lain juga, supaya macam tadi kan, taklah kita sebut kat orang tu tak boleh sedih, orang tu tak boleh marah, orang tu tak boleh macam happy sangat ke apa kan. Maksudnya itu adalah satu bentuk kita kata positivity toxic kan. Betul. So basically macam positive toxic ni, semua benda kita kena husnuzan, semua benda kita kena bersangka baik, dan semua benda kita tak boleh rasa langsung emosi negatif tu. Tapi sedangkan macam kita cakap tadi, in reality siapakah yang boleh hidup dalam keadaan begitu kan? Siapa? Namakan satu nama, namakan seseorang dalam hidup dia tak pernah rasa sedih, dia tak pernah rasa negatif langsung dalam hidup dia. Siapa? Kan, even kalau kita kata pasal Rasulullah pun ada rasa sedih. Dia sedih bila penduduk Taif tak terima dakwah dia, contoh kan. So adakah kita nak kata manusia Rasulullah ni tak husnuzan dengan Allah lah bila penduduk Taif tak terima dakwah dia? Macam something lah kan kat situ. Tapi saya nak kena highlight juga yang walaupun emosi negatif tu tak salah, tetapi ada juga orang yang dia buat action, dia respon kepada emosi negatif tu dengan cara yang tak betul. Kemudian dia kata sebab aku marah. Maksudnya dia rationalize yang perbuatan buruk dia tu betul, walaupun sebenarnya perbuatan buruk tu salah, disebabkan emosi dia. Contoh, memang contohnya pukul anak kan, pukul anak bertalu-talu. Kata, memanglah sebab anak tu tak dengar cakap aku marahlah. Maksudnya emosi tu penting, tak apa untuk kita kenal pasti dan sebagainya, tetapi tak boleh jadikan benda tu sebagai alasan untuk kita buat respon yang tak betul tadi tu. Macam tu. Dia berbalik kepada perbuatan tu lah kan, maksudnya kita tak boleh merasionalkan ataupun membetulkan perbuatan yang silap tu kan. Betul. Sebab kita ada kita boleh kontrol emosi tu datang, kita tak boleh nak terlalu kontrol sangat, dia akan datang. Tapi action selepas emosi tu kita kena take time untuk buat lah. Okay, kalau macam tu maksudnya kita kena emosi tu kita kena terima dalam emosi tu dalam perasaan kita ke, ataupun bila kata tadi Syifa kata maksudnya emosi tu tak salah, tetapi perbuatan selepas tu yang salah. Maksudnya kita apa cara untuk kita praktiskan benda tu? Sebab kadang-kadang bila kita dalam keadaan macam tak sedar yang kita macam terus bila kita sedih ni kita memang kena down macam tak buat apa-apa, nothing, ataupun bila kita marah tu memang kita kena turuti emosi tu untuk buat tadi macam pukul ke apa kan. So macam ni kita nak praktis ataupun macam mana kita nak urus emosi kita dalam perasaan dalam diri kita tu. Okay, dia ada satu jawapan pendek, satu jawapan panjang lah. Okay, katakanlah satu jawapan pendek saya bagi Katakanlah emosi kita tu emosi yang sangat intens, contohnya marah ataupun geram kan. Emosi yang macam ni, marah dengan geram ni yang paling banyak negative reaction. Kita akan balik barang ke, kita akan pukul ke, kita akan buat something kan. Kalau kita dalam keadaan ni, pada waktu tu kita kena cari cara yang paling sesuai untuk kita, macam mana kita untuk bagi masa dekat diri kita, jangan buat sesuatu waktu tengah marah tu. Sebagai contoh, saya pernah try kira 10 saat sebelum nak marah anak. I see. Ataupun tarik nafas dulu. So tu lebih kepada acute lah, kena buat waktu tu. Macam tengah intens, tengah marah, tengah geram, kita buat dulu benda tu. Okay. Tapi kalau yang jawapan panjang dia, sementara kita 10 saat tu sebenarnya antara benda yang kita kena buat, dia nampak panjang tau step-step dia. Tapi sebenarnya bila kita dah terbiasa, dia boleh in 10 seconds benda tu boleh diselesaikan. Yang pertama kita kena explore dulu kan. Kita kena explore kita punya perasaan tu. Contoh kita ambil contoh tadi, anak langgar makanan habis tumpah. Kita labelkan. Yang pertama kita labelkan apa yang kita rasa. Okay, kita rasa sedih, kita rasa marah. Kemudian kita letakkan rasional. Kenapa kita sedih? Sebab kita penat masak, kena banyak potong apa semua, membazir kan. Kenapa kita rasa marah? Oh sebab dah tak ada dinner. Nak makan, kita lah cari makanan lain. Dah tahu dah jangan lari macam tu kan. So okay faham. Oh maksudnya memang valid lah. Kemudian yang ketiga kita validate. Oh memanglah patutlah kita rasa marah, patutlah kita rasa sedih kan. Sebab benda tu terjadi, tak sama macam apa yang kita nak. Kemudian bila kita dah macam tu, kita dah
cool down. Kalau kita tak sempat cool down lagi, kena deep breathing ke, kena buat something supaya okay, selagi aku tak boleh nak kontrol emosi ni, terpukul anak ke apa ke, do something untuk kita kawal emosi kita. Bila kita dah boleh kawal, barulah okay, what's next? Apa yang kita nak buat? Kita pun okay, aku ada beberapa option. Saya ada beberapa option untuk respon. Pergi marah anak tu biar sampai habis. Tapi adakah selesai? Adakah makanan tu akan kembali? Kembali kepada tempat asal, dia tak payah masak dah. Tak selesai. Okay. Ataupun kita boleh buat apa? Kita suruh anak tu yang masak. Tak tahulah berapa lama dia kena siap. Ataupun kita perlu kemas sama-sama and cari jalan yang mana yang paling senang untuk dapatkan makanan. Mungkin kita boleh order ataupun kita masak yang paling simple. Kemudian kita kena tegur anak kita tu supaya perkara yang sama tak berulang lagi. Kita ada beberapa option. So waktu tu bila emosi kita dah tenang, barulah kita sempat fikir, oh sebenarnya apa benda yang aku boleh buat, kan? Tak semua benda kita perlu react pada waktu tu. So kita pilih, contohnya saya pilih, jom kita kemas sama-sama, lepas tu kita makan simple dinner je. Kalau roti pun roti lah contoh kan. So insyaAllah benda tu dia tak menjadi negatif lah kan. Reaksi kita tu dalam reaksi yang terkawal. Macam tu. Maksudnya apa ni, emosi tu dia sebenarnya bolehlah diurus kan, cuma kita kena, saya rasa antara poin yang penting tadi yang Syifa sebut adalah bila kita pause tu ataupun kita macam kita boleh sedar yang diri kita tu sekarang ni tengah rasa apa. Baru boleh, dan seterusnya baru boleh kita validate. Tapi benda yang sedar tu yang kadang-kadang kita kena always practice. Kadang-kadang ni bila kita ni selalu bila dah terlepas ataupun macam dah termarah, baru kita rasa macam kita ni macam dah lain ni, maksud kita ni tengah marah ni. Kadang bila kita at the first tu kita tak sedar, maksudnya memang kita kena practice. Sebab tu best kalau kita labelkan kita punya perasaan. Contoh ada orang dia pukul anak sebab dia benci, ada orang dia pukul sebab sebenarnya dia tengah marah. So kalau kita labelkan, aku sebenarnya bukan benci anak tapi tengah marah dengan situasi. So perlukah situasi tu result dia pukul anak contoh. Kan bila kita labelkan, kita akan barulah sebenarnya kita bukanlah jahat ke apa ke, situasi tu menyebabkan kita ada emosi negatif. Okey, menarik sebabnya saya bagi contoh lagi satu Contohlah kita dalam keadaan tadi makanan tumpah, lepas tu saya kata saya tak boleh marah, saya tak boleh sedih, saya kena happy. Apa akan jadi waktu tu? Mungkin saya akan menangis kot sebab saya kena menafikan. Emosi tu suppress kita dia macam tak lepas kan. Dia punya emosi tu tak lepas. Adakah betul saya happy? Adakah betul saya tak marah? Adakah betul saya kena bersyukur sambil uruskan makanan tu kan? Dia macam tak kena lah. Nak bersyukur lepas tu boleh. Nak bersyukur okay, at least adalah mungkin saya boleh selamatkan yang kat atas tu sikit ke. Macam tu. So pentinglah untuk kita validate emosi tadi. Silakan. Itu satu lagi benda yang saya rasa ini perkara yang kita belum diajar, terutamanya untuk anak-anak lah kan. Maksudnya kalau anak nangis ke, jarang kita diajar untuk kita meraihkan emosi anak masa tu kan, dan itu benda yang saya kira sangat penting lah untuk kita, terutamanya untuk kita sebagai ibu ni untuk ajar kepada anak kan. Mungkin Syifa boleh bagi tips sebenarnya macam mana kita nak, adakah pendekatan tu sama macam mana kita ajar diri kita dengan kita ajar anak-anak kita nanti. Okay, contohnya tadi kita cakap kita boleh urus emosi kan. Kita boleh urus. Tapi in order untuk kita urus, kita kena kawal dulu. Anak-anak dia lag dekat situ. Dia belum mature ataupun dia belum matang untuk mengurus dan mengawal emosi dia. Bila dia tak pandai kawal ataupun dia tak pandai urus lagi sebab dia memang tengah belajar, maka reaksi dia akan lebih banyak negatif. Sebagai contoh, kita nampak dia tendang barang, dia marah adik, dia pukul orang. Sebenarnya kita kena ajak dia belajar sekali macam kita tadi, kena belajar label, kena belajar pause, kan? Kena belajar validate. Lepas tu dia akan belajar, rupa-rupanya tak selesai pun masalah. Kan? Sebab budak-budak terutama bawah 3 tahun dia tak pandai cakap I'm sad. Yang kalau contohnya kita letak baby kan 6 bulan, dia lapar. Dia menangis kan. Kita apa hala budak ni tak berhenti menangis kan. Sebab dia tak reti cakap aku lapar lah.
So emosi dia sedih sebab dia lapar. Macam tu. So budak-budak kebiasaannya dia tak pandai sebab dia tak boleh nak belajar macam mana, oh rupanya aku rasa sedih. Dia rasa sedih aku kena buat apa, lepas tu aku kena buat apa. So kita kena bersama dengan anak-anak, kita go through the process. Andai kata kita pun sebenarnya tak pro lagi dalam kawal emosi. Maksudnya kita kena belajar sama-sama dengan anak. Okey, dia tengah tantrum, dia tengah baling-baling barang. Dia akan cakap kat dia, sebenarnya abang marah sebab abang rasa apa? Abang nak baling ni sebab abang sedih ke sebab marah ke sebab tak puas hati. Biar dia identify perasaan dia masa tu. Identify, labelkan dia punya emosi tu. Kita ingatkan dia marah. Oh rupanya dia bukan marah, dia tak puas hati. Adik dapat, kenapa dia tak dapat? Contoh. Faham? Adik dapat, dia tak dapat. Barulah kita dapat selesaikan dia. Ataupun dia bukannya marah tapi sebenarnya dia nak kita cakap dengan dia, nak attention dengan dia. So kita bolehlah selesaikan. Oh rupanya nak attention. Okay, jom cuddle, jom abang nak buat apa. Barulah dia akan selesai. Tetapi kalau kita duk kata marah lagi, dia memang marah dia ni. Cepat sangat marah, semua benda dah marah. Semua benda tu apa? Semua benda tu apa? Macam tu. So dalam keadaan kita mengajar anak kita, sebenarnya kita pun mengajar diri kita sendirilah. Dalam keadaan macam tu, saya terfikirlah untuk tambahkan satu point. Memanglah kita kata kita kena tak boleh tolak perasaan negatif ni. Tapi kita tak boleh selalu layan sangat dia. Berlebih-lebihan. Okay? Dia tak apa kita rasa sedih dan sebagainya, tapi tak boleh layan dia macam setiap masa terfikir sedih. Kan kata tak boleh tolak emosi negatif ni. Kita layan. Layan tu yang kita kena belajar macam mana kita nak kena pause juga. So kalau kita layan, kita panggil dalam bahasa Inggeris kita panggil dwelling lah. Bila kita layan, dia akan pergi ke fasa seterusnya. Dia akan fikir 24/7 pasal benda tu. Lepas tu kita akan obses dengan dia. Semua benda kita buat, kita akan bagi alasan. Sebab aku tengah sedih ni. Macam tu. Lepas tu bila kita layan lagi, otak kita memberi reaksi kepada badan, keluarkan hormon stres. Sebab dia tengah stres ni. Keluarkan lagi hormon tu, tindak balas stres tu. Jadi badan kita pun akan jadi tak habis-habis stres tu kan. Kita pun macam okeylah aku nak stopkan benda ni. Kita pun buatlah benda-benda coping mechanism yang tak betul. Contohnya makan tanpa henti, cederakan diri sendiri ke overspending. So memang kita kena terima perasaan negatif tu, tapi kita tak boleh terlalu layan dia berterusan. So kita kena cari jalan macam mana kita nak buat apa yang kita nak buat bila kita perasaan tu datang kan. Itu yang tadi kita sebut coping mechanism tu kan. Okey, insyaAllah saya kira satu topik yang sangat menarik hari ni. Bila mood ke laut, maksudnya macam mana kita nak urus emosi. Mungkin ada Syifa ada sebagai penutup rumusan daripada topik bila mood ke laut ni. So sebenarnya emosi tu tak salah. Emosi negatif tu tak salah. Kita perlu terima dia. Kemudian kita label, kita rasionalkan sebab apa dia datang kat kita, barulah kita boleh selesaikan dan memberi respon yang sewajarnya. Dan kemudian kita boleh say bye-bye. Kita tak layan dah dia. Kita kena say bye-bye kat dia. So kalau kita terlalu banyak negatif terlalu banyak emosi negatif, kita kena cuba jugalah seimbangkan dengan positif perasaan negatif positif juga supaya dia punya balance tu kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Syifa yang telah berkongsikan kepada tips kepada semua penonton Rasa Sayang Here. Dan saya kira ini tips yang sangat penting bila kita untuk kita menguruskan emosi diri kita dan untuk kita menjaga kesihatan mental. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang telah meluangkan masa mendengar perkongsian Rasa Sayang Here ini. Dan kami sangat berharap untuk semua tips-tips yang telah dikongsikan, poin-poin yang telah dikongsikan daripada Puan Syifa ni untuk kita belajar tentang diri kita, untuk kita mengenali dengan diri kita, apa emosi kita, apa perasaan kita, kekuatan dan juga kelemahan dan juga macam mana kita nak membina rasa perhargaan pada diri kita. Dan juga untuk anda yang sedang mendengar dan anda rasa manfaatnya kepada orang lain, jangan lupa untuk tekan like dan juga share dalam media sosial anda dan juga follow Media Wanita Ikram. Akhir kata, setiap emosi yang datang ada sebab hadirnya. Raikan emosi tersebut dan
uruskannya dengan baik. Sekian dulu rasa sayang, sebarkan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media Wanita Ikram.